sebab-sebab kenapa suatu makanan itu haram. Ada beberapa sebab di sana yang diwartakan oleh para ulama kita dalam buku-buku fiqh mereka. Antaranya ada 4 sebab yang teramat masyhur, sebahagiannya saya dah kongsi pada last kuliah itu. Pertama ialah kemudaratan. Apa-apa yang melibatkan kemudaratan, maka ia tidak dibolehkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dalam surah An-Nisa ayat 29 kata Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kamu bunuh dirimu kerana Allah Taala amat merahmati akan dirimu. Dan Nabi SAW berkata, la darara wa la dirar. Hadis Ibnu Majah daripada Abu Sa'id, tidak ada kemudaratan dan perkara yang memudaratkan. Nak mudarat diri sendiri tak boleh, nak mudarat orang lain pun tak boleh. Sebab yang kedua ialah al-iskar, memabukkan. Apa-apa makanan atau minuman yang memabukkan confirm tidak dibenarkan dalam agama. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menaskan dalam surah Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqum min amali syaitan fajtanibu. Di situ Allah Taala kata arak adalah najis yang datang daripada syaitan, maka hendaklah kamu menjauhinya kerana supaya kamu beroleh kejayaan. Dan arak ni para ulama amat tegas, sebab Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, dia guna arak untuk taruhlah ubat. Boleh ke tak boleh? Maka Nabi kata tak boleh. Dia kata, wahai Rasulullah, aku buat ni, ubat campur ke macam mana, tapi arak ada dalam tu. Nabi kata, la, innahu laysa bidawain, walakinnahu da. Nabi kata, tak boleh. Ia tetap penyakit. Ia bukan ubat. Sebab tu arak tak boleh dijadikan ubat. Melainkan, kalau tidak ada bahan-bahan yang lain, arak je satu-satunya bahan yang boleh digunakan, baru diharuskan. Itu dalam konteks daruriyat, necessity, mana benda tak boleh dielakkan, baru boleh. Yang ketiga ialah al-istighzar, menjijikkan. Ni pun dah sebutlah kuliah hari tu, ulang kaji balik. Apa-apa yang menjijikkan, ia adalah dilarang. Sebagai ulama kata, menjijikkan dari sudut pandangan orang Arab. Kalau orang Arab tengok benda ni jijik, maka tidak boleh. Tapi kalau bangsa lain tengok tak jijik, tak apa. Dia kena tengok orang Arab punya tabiat, pandangan mereka. Tapi sebagai lain kata, jijik dari sudut fitrah dan tabiat insani. Fitrah kita kata jijik, maka jijiklah dia. Ya? Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah Ta'ala ni menghalalkan yang bagus-bagus, yang baik-baik. Allah Ta'ala mengharamkan yang jijik-jijik. Antara sebab dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bab pemakanan ni juga ialah kerana an-najasat. Makanan itu adalah najis atau melibatkan najis. An-najasat, najis. Najis tu memang tak boleh makan. Ya? Dan ulama sepakat najis ni 4. Pertama ialah al-maitah, bangkai, najis. Sama ada haiwan yang halal dimakan atau haiwan yang tidak halal dimakan. Haiwan yang halal dimakan yang tidak disembelih lah, najis. Bangkai najis. Lembu kena langgar, tak ada sembelih, mati. Walaupun lembu tu halal dimakan, tapi dengan sebab dia mati tanpa sembelihan yang sah di sisi syarak, maka ia adalah bangkai, maka bangkai adalah najis dan dia haram untuk dimakan. Ya. Of course lah, kalau haiwan yang tidak halal dimakan, sembelih ke tak sembelih ke, dia tetap tak boleh dimakan. Yang kedua ulama sepakat juga ialah daging babi, lahma khinzir, juga ada najis. Ya. Sepakat ulama. Kerana Allah Ta'ala menaskan dalam Quran, dalam surah Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Jadi jelas di situ Allah Taala sebut lahma khinzir, daging babi. Jadi sepakat para ulama di samping bangkai, daging babi adalah najis. Ini hak sepakat tau. Yang ketiga juga yang ulama sepakat ialah
kencing dan tahi manusia. Umpama kata Al-Imam Ibn Rushd, baulu ibnu Adam wa raji'uhu. Ya, dalam bukunya Bidayatul Mujtahid. Kencing anak Adam dan tahinya. Ini sepakat dalam mana-mana buku fiqh. Najis. Kalau kencing dan tahi selain manusia tak sepakat. Haiwan, sama ada yang halal dimakan atau tak halal dimakan, tak sepakat. 3 kan? Apa tadi? Najis dan kencing manusia. Tidak ada khilaf. Najis. Orang tua ke, budak besar ke, orang tua ke, budak kecil ke, sama saja. Cuma kalau kencing bayi lelaki yang di bawah 2 tahun umurnya dan dia tidak makan atau minum melainkan susu ibunya, dia beri rukhsah untuk kita tidak membasuhnya. Walaupun kita kata najis, tapi tak payah basuh, cukup sekadar merenjiskannya. Ringan sikit bayi lelaki ni. Tapi kalau bayi perempuan dia mesti dibasuh lah. 3 kan? Dan yang keempat yang disepakati najis ialah darah yang banyak. Adam al-masfuh, ataupun juga disebut sebagai adamul kasir, darah yang banyak. Daripada manusia dan haiwan darat. Najis, sepakat para ulama. Ya. Tapi kalau darah sikit-sikit, darah jerawat, picit jerawat, tak basuh lah, tanya-tanya gitu lah. Kan? Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu keluar darah daripada hidungnya, dia tak basuh pun. Dia tenyih-tenyih dengan jari dia solat. Allahu Akbar. Sama juga dengan Ibnu Umar. Juga dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dia ada jerawat, dia keluar darah, dia tak basuh pun. Darah jerawat nak basuh kan? Semua nak basuh, susah juga kan? Itu dimaafkan lah ya. Tapi kalau darah yang banyak, darah luka ya, maka itu walaupun ada khilaf lagi sebenarnya, tapi saya boleh kata majoriti ulama mengatakan ia ada najis. Tapi darah ni tuan-tuan, hak betul-betul najis ialah darah haid. Tak ada seorang pun ulama yang kata suci. Semua kata najis. Dulu sampai hari ni. Tapi darah selain daripada darah haid atau nifas, haid dengan nifas sama lah ya. Ulama tak sepakat. Dulu-dulu semua ulama kata najis, darah-darah biasa pun. As long as daripada manusia dan haiwan. Melainkan yang sedikit yang diberi kemaafan. Lain pada tu semua najis. Tapi ulama-ulama kontemporer ini banyak yang tak setuju dengan pendapat ulama terdahulu yang kata darah ni najis. Bila kita baca banyaklah dalil-dalilnya, yang kita lihat agak kuat jugalah untuk menyokong bahawa darah itu tidak najis, melainkan darah haid saja dan darah nifas. Tapi tak apalah, itu khilaf. Itu satu perbahasan. Tapi darah manusia dan darah haiwan yang banyak kita boleh kata najis. Boleh. Kerana ia satu kesepakatan ulama-ulama terdahulu dan majoriti ulama pada hari ini. Walaupun ada khilaf lagi sikit sebanyak, tapi kita boleh kata ia najis. Yang disepakati, bolehlah. Jadi nampaklah bangkai, daging babi, apa tadi? Kencing dan najis manusia dan darah manusia dan haiwan yang banyak. Haiwan darat lah. Adapun darah-darah yang sedikit diberi kemaafan. Begitu juga dengan darah daripada haiwan yang kecil-kecil. Darah nyamuk, itu dipanggil darah yang tidak mengalir. Ma la damsa illahu, ataupun umpama kata Al-Imam Ibn Hazm, ma la yasilu damuhu, darah yang tidak mengalir, especially daripada haiwan-haiwan yang kecil. Ada ulama kata najis, ada ulama kata tak najis. Ada betul dengan darah-darah haiwan yang lain yang kecil-kecil lah ya, hatta macam darah tikus, darah cicak. Pasal depa tu dia darah tak pancuk tuan. Dia bukan macam darah manusia dan haiwan darat yang lain yang darah dia ni dia terpancut, masfuh. Dia boleh keluar dengan banyak. Ya. Dan begitu juga dengan darah ikan. Darah ikan pun memang ulama tak sepakat daripada dulu. Sebahagian kata dia najis, sebahagian kata dia tidak najis. Ya. Dan ini disebut hatta oleh Al-Imam Ibn Hazm. Dia kata ittafaqa al-ulama ala anna dam najisun. Ada dam as-samak wa ma la yasilu damuhu atau kama qala. Dia kata ulama telah sepakat bahawa darah ni adalah najis.
merujuk pada darah-darah yang banyak lah, daripada manusia, daripada haiwan darat. Tapi ulama tak sepakat tentang dua darah. Pertama, darah ikan. Yang kedua ialah darah yang tidak mengalir, yang keluar daripada haiwan-haiwan yang kecil-kecil seumpama itu. Ini tak sepakat. Ya. Darah ikan tak sepakat, tuan. Maksudnya kalau ikan tu, tuan-tuan basuh je, basuh. Tak buang perut dia. Taik tak buang pun. Darah pun tak basuh lah, pasal tak potong kan. Goreng je. Boleh makan? Boleh makan tak? Kata tak boleh makan? Sebab kata boleh, sebab kata tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i pun ada tokoh-tokoh yang kata boleh. Majoriti kata tak boleh lah. Hatta yang standard mazhab Syafi'i tak boleh, dia kata najis. Tapi sebahagian yang lain kata boleh. Ya. Kerana haiwan laut ni tuan-tuan, Nabi kata huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut ni air yang suci, menyucikan, dan bangkai-bangkai dia juga adalah halal, suci, bersih dan seumpamanya. Ya. Jadi dia kata ikan-ikan ni sebenarnya dia bukan najis. Dia suci keseluruhannya. Dan itu fatwa yang dia diguna pakai hari ni tuan-tuan dalam setengah-setengah industri. Abang selalu makan minyak ikan kan? Abang ingat minyak ikan tu dia basuh? Dia belah perut, dia buang darah semua? Tak. Ya. Dia basuh gitu je luarannya. Kemudian dia proses dengan perut-perut, taik-taik dan darah-darahnya. Elok je makan pei ikan, makan pei minyak ikan kan? Masuk neraka nanti kan? Ya. Mana boleh kata masuk neraka, benda tu khilaf. Ya. Dan fatwa semasa pun membenarkan. Fatwa Johor. Ikan-ikan yang sukar untuk dibasuh, yang melibatkan industri yang besar-besar, dia mengambil hukum tidak najis. Boleh dimakan tanpa dibersihkan. Ya. Tapi kalau kita kat rumah, basuhlah. Kat rumah tak susah. Ini yang melibatkan industri-industri. Kalau industri dia agak longgar kerana agak sukarlah untuk dia basuh satu persatu. Sementara benda ni khilaf pun. Daripada dulu khilaf. Tak pernah sepakat pun. Saya personally saya kata tidak najis. Tapi sebaik-baiknya kita basuh dan kita bersihkan. Itu sebaik-baiknya. Tapi pendapat kata tak najis itu juga bagus, terutama untuk industri dan keperluan semasa pada hari ini. Sebab itu fatwa-fatwa banyak ambil yang itu. Ya.